yang orang-orang yang berada ni, dia hantar anak dia dekat luar sebab dia tak percaya kepada keupayaan akademik kita kat sini. Dia tak trust universiti kita. Podcast Pencukan bersama Hindaran dari Malaysia. Assalamualaikum, salam sejahtera. Macam biasa, my podcast anda akan bersama dengan saya Azrul dan partner in crime saya, Datuk Luis. Nampak dia pakai jumpa petak hari ni. Tok sihat tu eh? Sehat. Apa khabar Azrul? Well, alhamdulillah baik Tok. Slow tadi opening tadi. Dia sebab dia kena slow sebab banyak cerita-cerita kita yang serius. Yang menarik hari ni ya. Serius. Kita hari ni serius. Hari ni berapa kita main episod? Berapa ratus dah? Banyak kalau ikut dah 4,300. Banyak. Kan kita kena saing dengan podcast yang lain. Yeah. Come on people. Kan. Baik. Sebenarnya untuk episod kali ni ada istimewanya selain daripada kita nak cerita tajuk besar kita yang mana ada kawan-kawan kita yang bersembang kat kedai kopi dan sebagainya kan. Katanya apa perlunya nak belajar kat luar negara kan. Dalam negara kita pun dah best banyak universiti college dan sebagainya. Setuju. Kan? Itu satu kita nak contoh. Yang kedua pasal beasiswa. Ramai lagi yang tak cakna. Cakna. Nampak tau? KPM tau. Dapat tak cakna sebab diorang tidak dapat ketimbang keadaan ini. Kan? Nampak ayat dia. Kan? Jadi kita akan bercerita pasal beasiswa, macam mana do and don'ts dia. Kan? Adakah SRI College ni bagi beasiswa, berapa banyak dan sebagainya. Yang kedua. Dan ada berita gembira juga. Datuk akan bagi tahu berita gembira juga kepada anda yang sedang mencari kerja. Pada anda yang nak cari part time kerja, nak dapat gaji dan sebagainya, part time orang panggil buat nilai income part time. Yes. SRI akan bagi peluang kepada anda. Tapi kita nak cerita mana tu? Yang peluang tu ke ataupun yang topik kita? Peluang tu last kali, yang topik kita sentuh dulu. Betul, kena tunggulah kan. Jadi kalau korang rasa macam apa benda ni? Kena tunggu. Dan juga kita akan umumkan pemenang. Hari tu kan kita buat apa ni yang headphone tu, Sennheiser tu dah ada pemenang. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan penyertaan sebanyak 36,565 orang. InsyaAllah kita tolak tanya seorang je betul. Baik Tok. Kita bab overseas, belajar kat dalam negara kan. Apa pandangan Tok macam mana? Pada pandangan saya, macam example saya sendirilah, Azrul. Saya habis SPM kat Malaysia. Lepas SPM ni saya memang tak berkemampuan lah. Macam family-family lain. So, oleh kerana single mother bawa dia membesar kita. So, saya masuk polis terus. Ya. Oh, habis belajar? And then, selepas belajar masuk polis, kerja apa semua, umur 40 tahun baru start belajar balik. 40 tahun 40 tahun umur saya masa Maksudnya tu. masa tengah kerja? Masa tengah kerja lah. So, 40 years old, anak dah 2 lah masa tu. 40 years old, baru start. Anak dah 3 lah actually. Baru start belajar oleh kerana tidak berkemampuan. Tapi zaman sekarang ni 2024 ni berbeza dengan zaman saya dulu 80-an berbeza. Oleh kerana ramai pelajar-pelajar yang pergi ke luar negara belajar dan sebagainya. Oleh kerana dia punya advertisement overseas tu, terutama sekali macam negara UK ya. Very very popular for macam Oxford University, for business school, for law, Cambridge, University of West England dan sebagainya. So ramai juga yang belajar di sana oleh kerana nama-nama yang memang terkenal beratus-ratus tahun, law, business school dan sebagainya. Ada juga yang diterima ke Harvard University dekat US. Excuse me. So inilah dia. Disebabkan berkemampuan, bolehlah kita hantar anak kita ke luar negara. Tapi beza dia. Kita nak sentuh beza dia. Apa beza belajar di luar negara, belajar di Malaysia? Pada pendapat saya, tidak ada banyak perbezaan. Sama je kan? Sama je. Dia punya mata pelajaran, modul, silibus semua sama. Tapi yang berbeza adalah budaya. Budaya negara masing-masing ni berbeza. Contoh kalau kita pergi ke UK, budaya dia berbeza. Anak saya adalah masa 15 tahun dulu, saya hantar anak saya pergi ke UK. Dalam hostel ataupun dipanggil asrama di sini, kita ada beer can. Beer dalam hostel tu. Beer ada. Itu kira macam minum air sejuk. Whisky ada. Tapi kan, itulah budaya dia. Malam-malam dia orang boleh dikatakan dia orang berkumpul, enjoy, dancing, isap okok dan sebagainya.
Mungkin dia ada yang lain. kita tak Tak tahu. tahulah. Tapi inilah budaya berbeza. Inilah yang kita takut sebagai orang Malaysia. Kalau kita hantar ke anak-anak kita ke negara luar, apakah dia punya influence, pengaruh dia? Sama ada pengaruh tu akan mempengaruhi dia ataupun dia masih lagi akan gunakan kita punya budaya sendiri di Malaysia. Itu yang paling ditakuti oleh mak dan bapa. Betul. Ya. Sebab itu satu hal lah tu kan. Ya. Bab kehidupan, environment, macam mana dia boleh adapt ke tak kan. Tapi satu lagi bukan problem lah, saya rasa kebanyakan yang orang-orang yang berada ni, dia hantar anak dia dekat luar sebab dia tak percaya kepada keupayaan akademik kita kat sini. Dia tak trust universiti kita, tak trust college kita. Mungkin, ya. Kan? Ataupun dia nak anak prestige mungkin. Tapi dengan apa yang kita dengar berlaku di UK sekarang ni, hantar anak kita ke UK ni, bukanlah prestige sangat pun. Tapi zaman sekarang lah. Maybe prestige, maybe boleh balik ke negara asal kita dan cakap, saya belajar di US, contoh. Saya belajar di UK ataupun saya belajar di France, macam Bob kita, kawan kita kan, tadi you sentuh tadi, dia belajar di France contoh. So dia mungkin dia boleh mempelajari bahasa di sana. Cara dia bercakap pun ada slang sikit, bahasa Inggeris dia, American slang, UK slang. So kita daripada dulu, oleh kerana kita ni dijajah satu masa dulu kan. So kita ni nampak dia orang ni macam tinggi-tinggi. Especially daripada Europe countries. Lebih respect lah. Lebih respect. Tapi padahal kita semua sama je. Sebab dulu mungkin lah kan, Dok, kan, dulu banyak orang hantar anak ke overseas dan sebagainya because of dekat Malaysia ni masa pada 80-an 90-an tu mungkin universiti kita ni tak berapa nak accommodate dia punya ni tau. Keperluan. Untuk, mungkin takat diploma okey, tak ada masalah, diploma okey, tapi bila you dah ke degree, ke master dan sebagainya, maksudnya pelajaran tu dia subjek tu dia ada agak ketat, agak ni kan. Jadi bila ke overseas tu dia punya experience, dia punya mileage tu lain. Kan? Saya setuju dari segi dia punya exposure. Disebabkan di culture kita, itulah balik kepada budaya kita lah. Budaya kita di Malaysia ni, contoh kalau kita tanya pelajar-pelajar di sini, ada apa-apa soalan? Tak ada. Ya? Dan budaya di sini, pelajar-pelajar ni taklah vokal sangat. Dia tak ada tanya cikgu tu kenapa ni. Why this, why that, tak ada. Tapi di UK ataupun di US, kalau kita tengok, pelajar digalakkan supaya vokal. Ya, supaya debate, contoh. Dia tanya cikgu sendiri, why this, why that dan sebagainya. So that is why dia orang ni datang balik ke Malaysia ni, dia orang lebih vokal pada satu point. Betul juga Azrul kata dulu, 80-an, 70-an, dulu masa saya kecil dulu, excuse me, dulu saya kecil dulu, hanya kita dengar Universiti Malaya saja. Betul. Universiti Malaysia lah. UM saja ataupun UKM, ya. UPM, USM. Sekarang kita ada 410. Banyak you. Kita dah jauh dah kita perjalanan tu. Dan universiti awam 20 sebagaimana kita bincang di episod pilot ni kan. 20. Pelajaran PhD, masters, degree, macam-macam kita menawarkan di universiti. So, dia punya standard tu sama juga dengan universiti-universiti yang lain. Tapi oleh kerana benda-benda macam exposure, bahasa, misal kata contoh saya ada saudara seorang tu, dia hantar anak dia dia hantar anak dia sebelum perang, hantar dia anak dia ke Ukraine untuk belajar medicine. Ya, betul. And then ada juga kawan saya seorang lagi, dia hantar anak dia pergi ke India belajar medicine. So kita selalu gurau lah, you pergi India pasal apa? Dia kata kita ramai mayat kita boleh jumpa di sana, kita boleh bedah siasat mayat. Ini gurau je lah. Tapi memang betul, pasal population 1.3 or 1.4 billion, ramai lah dia punya mayat lah. So competition tu, persaingan tu lebih dahsyat oleh kerana population tu tinggi kan. Now China.
Of course China. China pun ramai juga pelajar-pelajar yang nak keluar daripada China, belajar di universiti di luar. Pasal apa? Di China itself, apa yang kita dapati, hearsay kita baca juga, nak masuk universiti dekat China memang susah. Okey, kita stop tang situ. Kan? Nak masuk universiti di China memang susah. Kan? Jadi kenapa susah? Apa yang senangnya? Kita berjumpa selepas ini dalam My Podcast. Everyone can Study.